Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berada dalam pengajian asas, pengajian usulul fiqh dalam kitab Al-Madkhal ila dirasati usulil fiqhil islami. Alhamdulillah tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih lagi dalam topik al-ahkam asy-syar'iyyah. Di bawah al-ahkam asy-syar'iyyah terbahagi kepada dua. Yang pertama dipanggil hukum taklifi. Hukum taklifi itu apa? Wajib, sunat, mubah, haram, makruh. Dan juga yang terakhir yang kita bincangkan semalam iaitu azimah dan juga rukhsah. Itu hukum taklifi. Dan hari ini insya-Allah kita akan masuk topik yang baru, yang satu lagi pecahan yang kedua selain daripada hukum taklifi di bawah tajuk yang besar al-ahkam syar'iyyah, iaitu hukum al-wad'i. Okey, al-hukm al-wad'i. Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa itu hukum wad'i? Definisi yang pertama kita perlu tahu, iaitu khitabus syari' al-muta'alliq bi af'alil mukallafin alladhi iqtada ja'ala asy-syai' sababan li syai'in akhar aw syartan lahu aw mani'an minhu. Okey, bila sebut tentang al-hukm al-wad'i adalah suatu khitab, khitab daripada syariat, yang ditujukan daripada syariat yang berkaitan dengan af'al, perbuatan-perbuatan mukallaf, yang mana yang mengkehendaki menjadikan sesuatu itu sebab kepada sesuatu yang lain, ataupun menjadikan sesuatu bukan sebab tetapi syarat kepada sesuatu yang lain, kepada suatu hukum yang lain, ataupun menjadikan sesuatu itu penegah kepada satu hukum yang lain, sama ada dia sebab kepada satu hukum, ataupun dia menjadi satu syarat kepada satu hukum, ataupun menjadi satu mani', penegah daripada satu hukum yang lain. Okey tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dinamakan perbincangan kita pada hari ini, hukum ini dinamakan dengan hukum al-wad'i kerana syari', iaitu Allah Ta'ala meletakkannya sebagai satu alamat, sebagai satu tanda kepada hukum taklifiyah, sama ada wujudan ataupun intifaan. Apa itu? Iaitu syari' meletakkan hukum wad'i ini yang kita akan bincangkan, sama ada sebab ataupun syarat ataupun mani'. Tiga perkara ini sebagai satu tanda untuk menentukan hukum taklifi. Sama ada dia ada ataupun tiada. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak dapat tidak dalam kewajipan hukum syar'i sudah pasti dia ada sebab. Sebab inilah menjadikan hukum ni wajib, ataupun setiap hukum itu dia ada syarat. Dan kadang-kadang yang datang kepada dia mawani', perkara yang tegahan, larangan. Semua ni kita akan bincang dan kita akan dapatkan contoh yang sehabisnya mungkinlah contoh yang kita dapat datangkan insya-Allah. Okey. Okey tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat papan putih sikit sebagai satu ringkasan. Ringkasan. Tuan-tuan, bila sebut tentang hukum syari', tentang hukum wad'i, al-hukum wad'i, okey, seolah-olah syariat letakkan hukum wad'i ini sebagai satu penentu untuk menentukan hukum taklifi. Okey, hukum wad'i contohnya, sebab inilah sebab inilah yang menjadikan dia ni adalah wajib. Okey, ataupun sebab inilah yang menentukan dia ini adalah haram. Okey. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat contoh di dalam Al-Quranul Karim. Kita akan bawakan pada hari ini tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala contoh.
Okey kita akan bawakan tiga contoh hari ini, sebab, syarat dan juga mani'. Okey. Tuan-tuan lihat. Apa dia? Hukum wadai, sebab. Yang pertama kita nak bincangkan apa sebab Yang pertama apa sebab? Yang kedua adalah syarat. Yang ketiga adalah apa dia? Mani'. Tuan-tuan lihat. Sebab ini dalam Quran menyatakan, ayat Quran aqimis salata lidulukis syamsi ila ghasaqil layli wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Suratul Isra juzuk 15. Okey, tuan-tuan nampak aqimis salata. Aqim adalah fi'il apa? Aqimis salat fi'il amar, dirikanlah solat. Okey, liduluki syams, li ni, lam ni adalah muta'alliq dengan aqim. Jadi maksudnya dirikanlah solat ketika mana telah gelincir matahari. Duluk mana apa? Duluk mana zawal, gelincir matahari. Okey, jadi wajib ini aqim. Aqim ni apa? Aqim adalah fi'il amar. Fi'il amar apa dia? Al-amru yufidu 'ala al-wujub. Fi'il amar maknanya hukum wajib. Di sini hukum taklifi, wajib. Jelas hukum wajib. Aqim. Liduluk adalah hukum wadai. Hukum apa? Wadai. Apa dia wadai? Iaitu sebab. Sebab gelincir matahari lah wajib semayang. Semayang apa? Semayang zuhur. Ini dalil semayang zuhur ni. Sebab gelincir matahari maka wajib semayang zuhur. Sebab. Nampak Okey, kalau tak gelincir tak boleh semayang zuhur. Tak boleh semayang. Jadi nampak tak? Aqimis solah fi'il amar, hukum taklifi ni wajib disebabkan wajib ini sebab apa? Sebab adanya hukum wadai yang menyatakan mengenai dengan sebab. Liduluki syams. Okey. Lam harfun jar muta'alliq dengan aqim, bermaksud muta'alliq itu apa? Muta'alliq kita baca aqim terus terjemah ni, dirikanlah. Dirikan apa? Dirikan solat. Dirikan solat liduluki, sebab gelincir matahari. Okey. Tuan-tuan, yang kedua, tuan-tuan lihat syarat. Syarat ni dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-6, kalau 3 4 5 ayat yang ke-6 surah Al-Maidah, juzuk yang ke-6 juga. Apa dia ayat dia? Ayat dia panjang Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq. Okey, famsahu biwujuhikum wa aydikum faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Okey. Tuan-tuan nampak dalam ayat yang panjang tu menceritakan tentang ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila shalah, apabila kamu nak dirikan solat, faghsilu wujuhakum. Di sini ada ayat apa? Ada ayat faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Maksudnya basuh muka, basuh tangan, makna mengambil wuduk. Apabila idza qumtum ila shalah, apabila kamu nak dirikan solat, maka ambil wuduk dulu. Maka di sini mengambil wuduk adalah syarat untuk solat. Faham tak? Apa dia?
mengambil wudu faghsilu wujuhakum adalah hukum taklifi. Hukum taklifi apa? Syarat untuk as-salah. Syarat untuk solat. Okey. Nampak Syarat ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila shalah, bila mana kamu nak solat, maka kamu basuh muka, tangan dan kepala, bermaksud mengambil wudu. Jadi syarat, maksud syarat nak solat kena taharah, suci. Kena taharah, mengambil wudu. Jelas dalam ayat Al-Quran juzuk yang ke-6 ayat yang ke-6 suratul Maidah. Mani' mani' penegah. Dalam Quran wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahur fa idza tatahharuna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Tuan-tuan lihat dalam ayat Quran ni, mani' mana penegah? Fa'tazilun nisa. Fil mahid. Okey, wala taqrabuhun. Fa'tazilun nisaa fil mahid, kamu asingkanlah diri dengan perempuan isteri kamu ketika mana dia haid. Asingkan diri dengan isteri ketika mana dia haid. Wala taqrabuhunna hatta yathhur, jangan kamu hampiri dia sehingga dia bersuci. Jadi di sini tuan-tuan, apakah hukum taklifi? Hukum taklifi jangan kamu hampiri, jangan, larangan daripada Allah. Sebab apa? Hukum taklifi apa? Wala taqrabu ataupun fa'tazilun nisa, ini hukum taklifi. Sebab apa? Jangan kamu hampiri. Jangan tersebut haram, tak boleh. Maknanya jangan kamu setubuh. Hampiri itu makna setubuh. Kalau bermesra tak jadi masalah. Okey, bersetubuh. Okey, sekarang ini fa'tazilun nisa. Apakah hukum wadai? Hukum wadai adalah mani'. Di sini apakah mani'? Iaitu al-mahid. Mahid. Yang menegah untuk kita menyetubuhi isteri kita adalah haid. Haid. Nampak tak? Dalam ayat, ini adalah hukum wadai. Ini adalah apa? Mani' apa? Haid apa? Hukum wadai. Hukum wadai ini iaitu mani', apa dia? Haid. Itulah yang menentukan, membawa kepada hukum taklifi. Haid lah yang melarang kita haram untuk kita menyetubuhi isteri. Nampak 3 contoh ini dalam suratul Baqarah juzuk yang kedua. Berapa lai? 6 lai, 7 lai juzuk yang kedua. Okey. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, dalam contoh sebab tadi adalah daripada suratul Isra ayat 78. Dalam contoh syarat tadi ayat yang kedua iaitu suratul Maidah. Suratul Maidah ayat yang ke-6. Dan seterusnya al-mani' adalah suratul Baqarah ayat 222. Okey tuan-tuan perempuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab tuan-tuan, sebab, syarat dan mani', 3 perkara ni. Untuk pengetahuan tuan-tuan perempuan dirahmati Allah, hukum wadai ini dia agak lebih berat berbanding dengan hukum taklifi. Okey, sebab apa lebih berat ya? Sebab dia perlu tahu sebab, syarat dan mani' ni yang menentukan sesuatu hukum. Okey, jadi dia lebih susah lah berbanding hukum taklifi. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, sebab, syarat dan mani' min ja'ali syari'. Sebab, syarat, mani' ini adalah daripada syari', daripada Allah Ta'ala. Sebab apa kita tak semayang zuhur liduluki syamsi? Allah Ta'ala bagi tahu. Sebab apa kita nak berwuduk sebelum semayang? Allah Ta'ala kata idza qumtum ila solah faghsilu. Sebab apa ketika perempuan haid tak boleh kita setubuhi dia? Sebab Quran kata wala taqrabuhunna hatta yathhur. Fa'tazilun nisa fil mahid. Jadi itu semua ayat-ayat Quran ini itulah menentukan hukum taklifi. Sebab apa tak boleh bersama dengan isteri ketika dia haid? Sebab Quran bagi tahu fil mahid ada haid, maka fa'tazilun nisa. Nampak
jauh diri dengan perempuan. Jangan masuk jauh, janganlah kamu menyetubuhi dia. Okey. Maka tidak untuk mengisbatkan sama ada disebab, syarat ataupun mani', dia perlu daripada dalil. Jadi hukum-hukum wada'i, wada'iyah, hukum al-wada'i ini, dia daripada aqsam hukum syar'i. Dia juga daripada hukum syar'i. Hukum syara', ahkamu syar'iyah. Sesiapa yang mendakwa sababiyah adalah sebab itu sesuatu kepada sesuatu yang lain, maka tak dapat tidak dia perlu mengisbatkan dalil. Kalau dia kata sebab inilah menjadikan hukum sedemikian, kena datangkan dalil. Siapa yang mendakwa sedemikian, datangkan dalil. Jika tidak, jadilah dia bercakap dengan satu perkataan yang nisbah kepada Allah tanpa sebarang ilmu, seolah-olah mengada-adakan pendustaan kepada Allah. Dia kata sebab apa ni? Ini hukumnya wajib sebab kerana demikian. Mana dalil? Dalil tak ada. Jadi seolah-olah dia telah mendustakan, menisbahkan satu perkara kepada Allah, sedangkan dia tak ada pengetahuan terhadap benda tersebut. Contoh, siapa yang dakwa, hari Rabu ni disunatkan kita puasa, hari Rabu. Siapa yang dakwa hari Rabu adalah sunat untuk dia berpuasa, maka datangkan dalil yang menunjukkan hari Rabu memang disunatkan untuk dia berpuasa. Okey. Seperti itu juga syarat dan juga mani'. Siapa yang kata syarat demikian inilah syarat sah, maka datangkan dalil. Okey. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat yang pertama. Perkara yang pertama kita nak lihat pada hari ini insya-Allah tentang sebab. Kita akan hurai dengan sedetail-detailnya mengenai dengan sebab. Insya-Allah tuan-tuan akan faham dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Okey, sebab ini, apa itu sebab? Hukum wada'i yang pertama kita perlu tahu sebab. Okey, kita akan huraikan dengan tuntas insya-Allah sebab ini. Ma ja'alahu syari' alamatan ala wujudil hukmi syar'i bihaitsu yalzamu min wujudihi wujudul hukm wa yalzamu min adamihi adamu wujudil hukm. Tuan-tuan, bila sebut tentang sebab, Allah Ta'ala menjadikan ia sebab ini satu tanda ke atas adanya hukum syarak, sebagai tanda. Apa itu sebab? Allah Ta'ala jadikan dia sebagai adanya hukum taklifi. Macam mana tu? Iaitu lazim wujud adanya hukum kerana adanya dia. Adanya hukum taklifi kerana adanya hukum wada'i. Sebab contoh tadi, aqimis solata liduluki syamsi. Adanya apa? Adanya hukum taklifi iaitu wajib solat zuhur dengan sebab adanya liduluki syamsi iaitu gelincirnya matahari. Nampak Kalau tak ada gelincir matahari, maka tak adalah sembahyang zuhur. Boleh. Okey. Wa yalzamu min adamihi adamu wujudil hukmi. Dan tidak ada hukum dengan tidak ada sebab. Macam saya bagi tahu tadi, aqimis solata liduluki syamsi. Sebab apa wajib sembahyang zuhur? Sebab liduluki syamsi, gelincir matahari. Kalau tidak ada gelincir matahari, maka tidak ada hukum. Tidak ada hukum sembahyang zuhur. Boleh Okey. Kemudian tuan-tuan kena dengar secara baik-baik, pelan-pelan, kerana dia nak faham, dia perlukan kepada kita fikir sejenak, untuk kita faham. Jadi sebab, as-sabab yang pertama, sebab daripada hukum wada'i, li'annahu mimma wada'ahu syari', kerana syari' yang meletakkan perkara tersebut, yang meletakkan sebab ni. Syari' yang menjadikan dia sebagai qanun, sebagai letakkan dalam teks nas Al-Quran ataupun hadis, di mana adanya sebab, adanya musabbib. Apa itu sebab? Sebab itu adalah liduluki syamsi, itu sebab. Apa itu musabbib? Musabbib adalah sembahyang zuhur. Tuan-tuan nampak? Aqimis solah adalah musabbib. Okey. Wajib sembahyang zuhur.
Apakah sebab dia? Sebab dia liduluki syamsi. Apabila ternafinya sebab, tak ada sebab, ternafi maknanya tak ada, tidak ada liduluki syamsi, intafal musabbib, maka ternafilah musabbib, tak ada musabbib. Apa itu musabbib? Sembahyang zuhur. Jelas Sesungguhnya sebab ini syari' Allah Ta'ala meletakkan sebab kerana apa? Bayan, untuk menerangkan, menjelaskan kepada manusia, dan juga Allah Ta'ala letakkan sebab ini untuk mengetahui hukum taklifi. Tuan-tuan, apakah faedah hukum wada'i ini? Ya, ada dua. Yang pertama adalah bayan, untuk menerang kepada manusia, untuk menjelaskan kepada manusia. Yang keduanya adalah untuk menerangkan hukum taklifi. Sebab apa dia wajib semayang? Kerana terbenamnya, kerana tergelincirnya matahari, maka wajibnya semayang zuhur. Okey, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Okey. Sekarang kita lihat pula contoh sebab. Terbenam matahari sebab untuk sembahyang maghrib. Betul Terbenam matahari dah tenggelam, dah tak boleh nampak lah, dah tenggelam. Bila tenggelam matahari, masuk waktu maghrib. Jadi apa nak bagi tahu? Nak bagi tahunya wujudu ghurubi syamsi, adanya terbenam matahari. Bila berlakunya terbenam matahari, maka adanya hukum. Apa hukumnya? Hukum wujub solatil maghrib, wajib hukum sembahyang maghrib. Wa yalzamu min adamihi adamu wujudil hukmi, maksudnya apa? Bila tidak ada terbenamnya matahari, maka tidak adalah sembahyang zuhur, tidak ada sembahyang maghrib. Tidak ada terbenam matahari, maka tak ada sembahyang maghrib. Nampak? Okey. Jadi itu kita panggil sebab dan juga musabbib. Adanya apa? Adanya sebab, maka adanya musabbib. Tak ada sebab, tak ada musabbib. Okey. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sama juga. Satu contoh yang lain saya bawa, iaitu mencuri. Wajib potong tangan. Dikenakan hukuman hudud. Hudud apa? Mencuri, potong tangan. Apakah musabbib untuk mencuri? Apakah musabbib untuk mencuri? Iaitu hudud, potong tangan. Apakah sebab kena potong tangan? Sebabnya adalah mencuri. Jadi sebab kita panggil mencuri, musabbib adalah hudud. Okey, musabbib adalah hudud. Sebab apa dia kenakan hukuman hudud? Sebab apa dikenakan hukuman hudud? Sebabnya sariqah, mencuri. Nampak? Jadi di sini wujudul hukum, adanya hukum taklifi, iaitu wajib laksanakan hudud potong tangan dengan sebab adanya sebab. Apa itu sebab? Mencuri. Kalau tidak ada mencuri, maka tak ada potong tangan. Adanya mencuri, ada potong tangan. Okey, jelas Begitulah juga kalau kita tengok dalam perkahwinan, harta pusaka. Sebab apa isteri boleh mewarisi harta suami? Sebab mereka ada ikatan perkahwinan. Sebab apa dia tak boleh mewarisi harta suami? Sebab dah terputus hubungan perkahwinan. Contoh, berlaku penceraian. Bila berlaku penceraian, isteri tak boleh lagi mewarisi harta suami. Sebab apa? Bila suami mati, kerana mereka tak ada hubungan dah. Tapi dalam tempoh iddah, isteri dalam tempoh iddah boleh mewarisi harta suami ketika waktu suami mati. Sebab apa? Dalam tempoh iddah, ikatan zaujiyah, ikatan perkahwinan itu masih ada. Jadi kerana itu boleh isteri mewarisi harta suami. Nampak tak? Okey, sekarang apa sebab dia? Sebab dia adalah apa? Sebab dia al-miras, mewarisi harta. Apa musabbib? Tuan-tuan nampak tak? Apa musabbib? Musabbib dia adalah mewarisi harta suami.
Apa nama mewarisi harta suami? Apa sebab? Sebab dia perkahwinan. Nampak? Sebab dia apa? Sebab ikatan perkahwinan. Apa musabbib mewarisi harta suami? Tuan-tuan nampak? Bila ada sebab, ada ikatan perkahwinan, maka ada musabbib, iaitu mewarisi harta suami. Harta pusaka suami. Kalau tidak ada sebab, tidak ada ikatan perkahwinan, maka tidak ada musabbib, iaitu tidak boleh mewarisi harta pusaka suami. Sebab apa tak boleh? Sebabnya tak ada. Mewarisi apa? Sebab perkahwinan. Tuan-tuan boleh faham Alhamdulillah. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan buat gambaran lebih jelas. Boleh padam apa putih dalam masalah solat zuhur, maka Allah Taala jadikan dulu kisyamsi, okey, sebab iaitu gelincir matahari sebagai satu sebab, kita dah bincang tadi. Ini dipanggil sebagai bayan, menerangkan mengenai dengan sebab wajib sembahyang zuhur. Okey. Alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Okey. Tuan-tuan lihat, kita buat gambaran. Mencuri. Hukumnya apa? Hukumnya adalah haram. Haram mencuri. Ini dipanggil apa ni? Ini dipanggil hukum taklifi. Haram ni hukum taklifi, mencuri. Apakah sebab dia mencuri? Sebab bukan sebab. Apa kita panggil? Okey. Tuan-tuan nampak? Ini hukum taklifi. Hukum taklifi apa? Mencuri. Hukum taklifi apa? Haram mencuri. Okey, di sini juga dipanggil apa dia tadi saya sebut tadi? Di sini dipanggil apa? Mencuri adalah sebab. Mencuri adalah sebab. Musabbib adalah apa? Musabbib adalah potong tangan. Okey. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk gambaran lebih jelas Untuk gambaran lebih jelas saya buat contoh lain. Untuk gambaran lebih jelas kita buat contoh lain. Okey, tuan-tuan lihat. Yang pertama di sini dipanggil hukum apa ni? Hukum taklifi. Hukum taklifi. Di sini apa? Adalah hukum al-wad'i. Tuan-tuan jelas? Hukum wad'i. Di sini hukum taklifi balik. Tuan-tuan nampak? Okey. Tuan-tuan nampak di sini hukumnya apa? Haram. Apa yang haram? Haram ini adalah hukum taklifi. Apa yang haram? Mencuri itu haram. Okey, hukum wad'i. Hukum wad'i ni apa? Hukum wad'i adalah sebab. Mencuri, sebab dia apa akan jadi? Sebab mencuri, potong tangan. Ni panggil musabbib. Sebab mencuri, potong tangan. Okey. Sebab mencuri, potong tangan. Okey. Sebab ini dipanggil hukum wad'i. Kemudian datang balik hukum taklifi di sini, wajib. Apa yang wajib? Di sini wajib. Kita dah bagi tahu hukum taklifi, wajib, sunat, harus. Itu semua hukum taklifi. Jadi di sini wajib. Apa yang wajib? Wajib mencuri? Tidak.
Tapi di sini adalah wajib potong tangan. Nampak? Jadi seolah-olah hukum taklifi, hukum wadai, kembali balik hukum taklifi. Cuma hukum taklifi ini haram mencuri. Di sini hukum taklifi wajib potong tangan. Di sini sebab. Tuan-tuan jelas Alhamdulillah, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Okey. Kita terus pergi kepada sebab anwa' sebab. Boleh padam papan putih. Okey, kita lihat sekarang anwa' sebab, jenis sebab. Jenis sebab ini okey, kadang-kadang manusia boleh tahu. Kadang-kadang di luar daripada kotak fikiran manusia. Manusia tak mampu untuk capai benda tu. Satu dipanggil maqduran lah, satu kita panggil ghairu maqdur lahu. Okey. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bila sebut tentang maqdur, manusia mampu untuk faham, untuk tahu sebab. Contohnya mengucapkan lafaz kalimah talak adalah sebab berlakunya perceraian, perpisahan antara suami isteri. Okey. Sehingga menatijahkan yang demikian, bila berlakunya talak, apa natijah dia? Wajib iddah dan juga nafkah. Isteri wajib iddah, suami wajib beri nafkah kepada isteri dalam tempoh iddah. Okey. Perpisahan ni, talak ni dia sabit, ada. Walaupun mana sabit ada itu berlaku, walaupun tidak diniatkan perpisahan. Okey. Walaupun tak terlintas di fikiran dia iddah dan juga nafkah. Bila sebut talak, automatik jatuh talak, penceraian berlaku. On the spot berlaku penceraian antara suami isteri, dan pada ketika tu apa yang berlaku? Wajib iddah kepada perempuan, wajib nafkah kepada lelaki kepada perempuan dalam tempoh iddah. Boleh? Itu yang kita mampu untuk fikir. Apa yang mampu untuk fikir? Bila mana dilafazkan lafaz talak, maka akan menatijahkan perkara ini. Okey. Sebab lafaz talak ni dia tak perlu niat. Dia kalau tuan-tuan sebut pada isteri tuan-tuan, aku ceraikan kamu, on the spot jadi, dan tak perlu pun kita fikir mengenai dengan iddah ataupun nafkah, memang automatik wajib. Tak perlu kita kata aku dah niat, tak perlu niat apa, memang automatik jadi wajib iddah dan juga nafkah. Seperti itulah juga tuan-tuan merosakkan harta orang lain. Sebab wajibnya bayar ganti rugi, doman, dipanggil doman ni bayar ganti rugi lah. Sebab apa tuan-tuan kena ganti balik, kena bayar balik dekat dia, kena ganti rugi balik? Sebab dia tuan-tuan rosakkan harta dia. Okey. Mandi wajib. Sebab apa mandi wajib? Sebab dia tuan-tuan telah berjanabah, berjunub. Nampak Sebab apa lelaki ni dah boleh bersama dengan suami dia? Sebab ada ikatan perkahwinan. Okey. Sebab apa dikenakan hukuman qisas? Dikenakan wajib hukuman qisas. Sebab dia bunuh dengan sengaja. Nampak? Wajib hukuman qisas, hukum taklifi. Apakah hukum wadai dia? Kerana membunuh dengan sengaja. Okey. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu semua yang kita boleh fikir. Okey? Nampak Sebab apa kena hukuman qisas? Sebab bunuh dengan sengaja. Kita boleh nampak gambaran. Dari segi logik kita boleh fikir. Sebab apa tuan-tuan kena bayar ganti rugi balik? Tuan-tuan dah rosakkan kereta dia, motor dia, kena ganti balik. Sebab apa? Tuan-tuan boleh fikir. Sebab tuan-tuan yang rosakkan kena ganti dah balik. Ada satu lagi bahagian yang kedua dalam sebab ini, sebab yang tak boleh kita nak fikir. Contohnya seperti ayat yang kita bincangkan tadi dalam surah Al-Isra. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Bila gelincirnya matahari, itulah sebab
untuk wajibnya, itu adalah sebab gelincir matahari adalah satu penyebab, sebab untuk wajibnya sembahyang zuhur. Jadi tuan-tuan boleh tak fikir sebab apa gelincir wajib sembahyang zuhur? Kita tak tahu. Allah Ta'ala suruh. Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Sebab apa? Tak boleh. Kita panggil tak boleh nak tak boleh nak capai, tak boleh nak tadaruk bil makna, tak boleh nak tadaruk, nak capai apa illah sebabnya, tak boleh. Sebab dia sebab apa? Kemudian tuan-tuan, bila mati je, mati tu adalah sebab untuk mewarisi harta pusaka. Isteri tuan-tuan mati, tuan-tuan dapat mewarisi harta pusaka dia. Sebab apa kena mati? Sebab apakah mati menjadi sebab? Mana kita tahu? Sebab hadis Quran kata begitu. Okey. Boleh, itu semua tak ghairu maqdur, tak boleh kita nak gambar sebab apa. Ada benda yang kita boleh fikir, ada benda tak boleh fikir. Okey. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebab kita dah hurai habis. Sekarang kita masuk yang kedua dalam hukum wad'i, dipanggil sebagai syarat. Syarat ni apa? Syarat ini bermaksud syari'. Allah Ta'ala menjadikan sesuatu itu, menjadikan syarat itu sebagai tanda, alamah, sebagai tanda adanya hukum syar'i. Ada syarat ini, maka adalah hukum syarak. Tak ada syarat ini, maka tak adalah hukum syarak. Okey? Tetapi tidak lazim adanya hukum, tidak lazim adanya hukum syarak kerana adanya syarat ini. Itu tidak lazim. Kita tengok contoh baru tuan-tuan akan faham. Okey, tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apakah maksud Allah Ta'ala menjadikan syarat ini sebagai tanda adanya hukum syarak? Okey, hukum wad'i ini tuan-tuan tahu, seperti yang saya beritahu tadi, dia adalah untuk menerangkan hukum taklifi. Untuk menerangkan hukum taklifi. Sebab apa adanya hukum taklifi? Kerana adanya hukum wad'i. Okey, contoh, apa hukum taklifi? Wajib semayang ataupun sah semayang. Semayang akan jadi sah, wajib semayang. Tapi apakah syarat dia? Syarat untuk semayang adalah wudu. Jadi adanya wudu, menjadikan ada hukum taklifi, menjadikan syarat ini satu tanda ke atas adanya hukum syarak. Adanya wudu baru adanya semayang. Tuan-tuan tak ada wudu, tak boleh semayang. Nampak? Adanya wudu adalah satu syarat untuk tuan-tuan boleh semayang. Tak ada wudu, maka tak boleh semayang. Tak ada wudu, tak boleh semayang. Okey. Daripada sunan ilahiyah, daripada sunnatullah, tuan-tuan lihat, apabila di sana adanya syarat, adanya benda al-masyrut, benda yang disyaratkan. Okey, kemudian daripada definisi syarat ni, yalzamu min adamihi adamu wujudil hukum, iaitu lazim adanya hukum kerana lazim tidak ada hukum. Maksudnya tidak ada hukum kerana tidak ada syarat. Apa maksud tak ada hukum, tak ada syarat? Tidak ada hukum sahnya sembahyang kerana tidak ada syarat, tidak ada wudu. Syarat sembahyang tidak sah. Tidak sah sembahyang kerana syarat tak ada. Apa itu syarat tak ada? Wudu tak ada. Okey. Kemudian tuan-tuan, seterusnya la yalzam min wujudul hukum. Tetapi tuan-tuan perlu ingat, tidak wajib, tidak lazim adanya hukum syarak. Apa hukum syarak? Tuan-tuan perlu ingat, tidak lazim, tidak wajib ada hukum syarak kerana adanya syarat. Maknanya sembahyang bukan satu kemestian. Bukan satu kemestian kerana adanya wudu. Bukan satu kemestian. Sebab apa? Sebab kadang-kadang wudu ada tapi bukan untuk semayang, untuk tawaf. Wudu ada untuk pegang Quran. Nampak tak? Ada benda, tuan-tuan, hukum syarak
bukan sekadar untuk semayang je. Ada syarat wuduk mesti untuk semayang, tak. Kadang-kadang wuduk ni untuk benda lain, untuk tawaf, melaksanakan tawaf, untuk pegang Quran, apa lagi, untuk melakukan perkara-perkara yang tak dapat, tidak kena ambil wuduk. Nampak itu syarat. Contoh taharah, hadas kecil, hadas besar, suci daripada najis, itu syarat untuk sah solat. Okey, nampak suci daripada hadas kecil, hadas besar, suci daripada najis. Itulah syarat taharah untuk syarat nak sah semayang. Okey, Nabi SAW bersabda, la yaqbalullahu solatan, Allah Ta'ala tak terima solat bi ghairi tuhur, yang tak suci, yang tak ada wuduk. Allah Ta'ala tak terima. Di antara contoh-contoh syarat dalam solat, bukan setakat taharah, banyak lagi menutup aurat, menghadap kiblat, masuk waktu. Semua ini syarat-syarat yang tak dapat, tidak mesti sempurna supaya jadilah sembahyang dari sembahyang yang sah. Makna bukan kata wuduk saja, tutup aurat dengan sempurna, menghadap kiblat, dah masuk waktu. Okey, itu semua syarat-syarat, bukan satu tu je. Tuan-tuan, sekarang saya nak cerita sikitlah mengenai dengan syarat, perbezaan antara rukun dan juga syarat. Tuan-tuan, bila sebut tentang rukun adalah suatu perkara yang yatawaqqaf alaihi wujudus syai', adanya sesuatu, bergantung sesuatu kepada dia. Apa maksud bergantung sesuatu kepada dia? Iaitu kalau tak ada dia, tak adalah ibadat tu. Tidak ada dia, tidak adalah ibadat itu. Itu adalah rukun. Seperti mana, apa itu rukun haji? Wukuf di Arafah. Tidak ada wukuf di Arafah, tak adalah haji. Itu yang paling utama. Okey, bila sebut rukun, dia termasuk dalam ibadat tu lah. Termasuk dalam ibadat. Contohnya bila sebut tentang sembahyang, rukuk adalah satu rukun, sujud satu rukun, dia satu bahagian, satu juzuk daripada ibadat tu. Okey. Okey, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Contoh selain daripada bab ibadat, bab munakah, bab muamalat. Ijab qabul, munakahat, ijab qabul dalam akad perkahwinan. Jadi ijab qabul ni rukun. Tidak ada ijab qabul, maka tak adalah perkahwinan. Nampak tak? Jadi maknanya akad ijab qabul itu, akad perkahwinan itu bergantung kepada ijab qabul. Akad perkahwinan bergantung kepada ijab qabul. Apa maksudnya? Tidak ada ijab qabul, tidak adalah perkahwinan. Okey, itu rukun. Pendek kata, untuk tuan-tuan mudah faham, rukun adalah satu sebahagian daripada ibadat tersebut. Kalau sembahyang, dalam sembahyang tu apa? Rukuk, sujud tu semua rukun. Kalau dalam pernikahan, ada rukun-rukun je, ijab qabul. Ada apa lagi? Ada suami, ada isteri. Kalau tak ada isteri, ada suami, dua-dua, macam mana nak nikah? Laki dengan laki tak boleh. Jadi maksudnya ada rukun-rukun dia yang tuan-tuan perlu jaga. Okey, tuan-tuan, syarat pula adalah bergantung kepadanya, bergantung wujudnya sesuatu, tapi dia bukan satu benda dalam ibadat tu. Contoh macam wuduk tadi. Wuduk bukan sebahagian daripada semayang, tetapi dia adalah satu syarat, bergantungnya sah semayang kepada wuduk. Nampak? Itu syarat. Nampak perbezaan syarat dan rukun? Okey. Contoh dalam muamalat. Tuan-tuan nak jual sesuatu, tuan-tuan kena al-qudrah ala taslimil mabi', mampu untuk serahkan sesuatu. Jangan pula tuan-tuan kata, saya jual burung saya, tapi burung saya dah terbang dah, tak tahu bila balik. Tapi kalau dia balik, saya jual lah kat tuan. Tak boleh, tak sah. Sebab burung bila dah terbang, adakah dia akan kembali balik? Nampak? Kita tak mampu untuk serah. Jadi bila mana burung tu ada dengan kita, kita boleh jual. Tak ada, tak boleh jual. Itu dipanggil syarat. Sebab apa? Serahkan
menyediakan barang jualan itu bukan termasuk rukun, tapi itu adalah syarat. Sebab dia bukan daripada jual beli. Dia bukan daripada jual beli. Bukan sebahagian daripada jual beli. Rukun dan juga syarat bersama-sama. Bersama-sama apa? Tiada setiap daripada keduanya. Tidak ada rukun, tidak ada syarat, maka melazimi tidak ada sesuatu. Tidak ada rukun, tidak ada syarat, maka tak adalah ibadat tersebut. Setiap ibadat mesti ada rukun dan juga syarat. Cuma rukun dan syarat ni berbeza. Rukun ni satu juzuk daripada ibadat tadi, tak boleh terpisah. Syarat adalah sifat untuk wasfun mukammil, sifat yang menyempurnakan di luar ibadat tersebut, tapi dia bukan satu juzuk daripada ibadat tadi. Tuan-tuan nampak perbezaan antara syarat dan juga rukun? Rukun adalah suatu benda di dalam ibadat tadi. Adapun dan sesuatu benda dalam ibadat tadi dan tak boleh terpisah daripada ibadat tu, itu dipanggil rukun. Kalau syarat ni dia sebagai wasfun mukammil, sebagai suatu sifat yang menyempurnakan, tapi dia bukan dalam ibadat tu, dia di luar daripada ibadat tu. Okey? Macam saya bagi contoh ada rukuk, sujud semua tu, begitulah juga dengan syarat wuduk sebelum kita semayang, itu adalah syarat. Okey? Okey, tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita nak bincang yang ketiga untuk pengetahuan tuan-tuan dan juga perempuan. Apa dia tu? Iaitu mani'. Tuan-tuan boleh nampak gambaran Sekarang yang tadi kita dah bincang sabab yang pertama berserta dengan dalil, contoh. Dan yang kedua kita dah bincang mengenai dengan syarat. Yang ketiga kita dah bincang mengenai dengan mani', min alif nun ain, mani'. Okey, ini semua term-term yang tuan-tuan perlu tahu dalam pengajian usulul fiqh. Tak kira lah kitab mana tuan-tuan baca, tuan-tuan belajar, ini adalah term yang asas tuan-tuan perlu tahu. Okey, al-mani'. Mani' ini adalah ma ja'alahu syari'u alamatan ala adami wujudil hukmi syar'i. Suatu benda yang Allah jadikannya sebagai satu tanda untuk tidak ada hukum syarak. Tanda tak ada hukum syarak. Itu mani'. Mani' ini adalah satu tanda yang tak ada hukum syarak. Okey. Macam mana tu? Iaitu yalzamu min wujudihi adamu wujudil hukmi. Iaitu lazim tidak ada hukum dengan adanya mani'. Tidak ada sebab hukum dengan adanya mani'. Okey, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat yang pertama. Dia bahagikan kepada dua dalam anwa'. Ulama-ulama usul dalam anwa' jenis-jenis mani' mereka bahagikan kepada dua. Satu mani' lil hukmi, satu lagi mani' li sababil hukum. Okey. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah. Suatu perkara yang mana syariat telah susunkan, iaitu adanya mani' maka tak adalah hukum. Contoh dia macam apa ya? Contoh macam saya sebutkan tadi. Adanya haid maka tak boleh untuk suami menyetubuhi dia. Adanya haid maka adalah mani' untuk seorang perempuan melaksanakan solat. Dan adanya haid adalah menegah mani' untuk seseorang perempuan sahnya semayang dia. Okey. Wa in tahaqqaqa sababuhu, walaupun dah pasti sebabnya. Apa sebab? Masuk waktu. Tuan-tuan, sebab apakah kita wajib semayang zuhur? Seorang perempuan wajib semayang zuhur. Apa sebab dia? Sebab dia dah gelincir matahari. Tapi tuan-tuan, walaupun dah ada sebab, tapi ada mani'. Tuan-tuan nampak bila ada mani', maka tak boleh dia semayang zuhur. Mani' ni berdasarkan
sabdaan Nabi SAW kepada Fatimah binti Abi Hubaish. Nabi kata ijtani bis solah ayyama mahidiki, iaitu jauhilah solat. Mana jangan buat laksanakan solat pada ketika hari-hari haid kamu. Jelas? Hari-hari haid kamu jangan kamu melaksanakan solat. Okey. Kemudian contoh lagi. Kita buat tulisan sikit supaya tuan-tuan nampak Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama yang tuan-tuan perlu tahu, dalam mani' dia ada dua pecahan. Satu dipanggil sebagai apa? Mani' lil hukum. Mani' lil hukum. Satu lagi dipanggil apa? Mani'. Mani' tapi bukan lil hukum, tapi adalah mani' li sababil hukum. Seperti mana saya buat contoh kepada tuan-tuan, bila mana ada haid, ni mani' lil hukum. Nampak bila seorang perempuan ada haid, sebab pun ada, mani' pun ada. Bila masuknya waktu solat, masuk solat zuhur, tuan-tuan tengok sebab solat zuhur. Apa sebab solat zuhur? Kerana tergelincir matahari. Dah ada sebab dah ada. Sepatut kena semayang, tetapi tak boleh sebab ada mani'. Apa mani'? Iaitu haid. Haid. Nampak? Tak boleh semayang. Contoh yang kedua adalah haid tak boleh bersama dengan suami. Suami tak boleh menyetubuhi dia. Apa mani'? Walaupun menyetubuhi isteri satu ibadat, walaupun bertepatan dengan nafsu, nafsu nak dapat ibadat, dapat pahala ibadat, tapi bila haid maka hukum berubah jadi berdosa. Sebab haid hukumnya mani', tak boleh bersama dengan suami, tak boleh bersama isteri. Kemudian tuan-tuan yang ketiga, contoh yang ketiga, waris membunuh apa? Waris membunuh muwaris. Waris membunuh muwaris. Muwaris ke muwaris? Muwaris. Okey, apa dia? Qatlul waris. Qatlul membunuh waris akan muwaris. Maknanya anak bunuh ayah. Sebab apa ayah dia kaya? Nak dapatkan harta cepat. Anak bunuh ayah. Jadi apakah mani' daripada iris? Iris ni maknanya mewarisi harta pusaka. Apakah yang mani'? Mani' adalah qatl. Bila waris membunuh muwaris, maka waris tidak dapat mengiris, itu sebagai mani'. Qatl ni sebagai mani', pembunuhan. Qatl ini pembunuhan, dipanggil sebagai apa? Mani', tak boleh untuk mewarisi harta pusaka. Okey, boleh Apa mani' daripada iris? Mani' untuk mewarisi apa? Mani' untuk mewarisi, mani' adalah qatl, membunuh. Bila dia bunuh tak dapat mewarisi. Ada sabdaan ataupun ada asar daripada Ibnu Abbas, asar daripada Ibnu Abbas, iaitu dikatakan la yarisul qatil minal maqtul syai'an. Okey? Ni dalil dia lah. La yarisu al qatil minal maqtul, okey, syai'an. Apa dia? Iaitu tidak mewarisi pembunuh daripada orang yang dibunuh sesuatu.
berdasarkan dalil ini, ulama usul kata al-qatl adalah sebab ataupun mani' untuk al-iris. Mani' untuk iris, untuk mewarisi harta pusaka. Macam ini pun ada sebab dia daripada hadis Nabi kepada Fatimah bin Hubaish, ijtanibi as-salah ayyama mahidik. Berdasarkan dalil. Okey. Untuk perempuan yang haid, suami tak boleh setubuh, fa'tazilun nisa fil mahid. Itu semua ada dalil-dalil ya. Okey tuan-tuan. Nampak Kemudian tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, okey, tuan-tuan perlu lihat dalam masalah ini. Okey. Apabila didapati idza wujidal mani', apabila didapati apa? Al-qatl. Apabila didapati pembunuhan, maka di sana ditegah untuk al-irs. Okey. Bila tidak ada pembunuhan, maka boleh untuk al-irs. Nampak jelas? Okey. Kemudian seterusnya kita lihat contoh yang ketiga untuk mani' lil hukum. Tuan-tuan nampak? Yang ketiga, mani' lil hukum yang ketiga. Yang pertama mengenai masalah haid, yang ketiga mewarisi harta pusaka. Kemudian yang ketiganya adalah al-ubuwah, ayah dilarang mani' daripada hukuman qisas. Ayah, al-ubuwah, ayah. Al-ab, ayah tak boleh hukuman qisas. Sebab apa ya? Tak boleh hukuman qisas ayah. Walaupun dia bunuh anak dia sendiri. Tak ada hukuman qisas. Hukuman bunuh balik tak ada. Tuan-tuan perlu tahu, yang pertamanya, hukuman qisas ni hukum ni apa? Wajib. Qisas ni apa hukum ni? Wajib. Wujubul qisas. Bilakah hukuman qisas ni wajib? Bila mana seorang lelaki membunuh seorang lelaki yang lain dengan cara yang zalim. Maksudnya cara yang zalim dengan sengaja, niat nak bunuh, maka hukuman dia wujubul qisas, wajib bunuh balik. Tetapi untuk ayah, walaupun bunuh anak dia dengan sengaja, tidak ada hukuman qisas. Wujub ni dah tak ada. Sebab apa tak ada wujubul qisas? Kerana ada mani' lil hukum. Kerana apa? Ada mani' lil hukum. Apa itu mani' lil hukum? Apakah mani' lil hukum? Kerana mani' lil hukum adalah al-ubuwah. Apakah mani' lil hukum bagi di sini? Iaitu al-ubuwah, sifat keayahan, kebapaan. Tak ada. Sebab apa sifat kebapaan tak ada? Sebab sebahagian berhujah, sebahagian di kalangan ulama-ulama fiqh, sebab dalam mazhab Syafi'i, dalam sebahagian mazhab dia berbeza-beza. Sebahagian mazhab dia kata wajib hukuman qisas walaupun ayah membunuh anak. Sebahagian mazhab dia kata tak wajib, hukuman wajib qisas tak ada kepada ayah walaupun sengaja membunuh anak. Berbeza. Sebab apa berlakunya perbezaan di antara ulama-ulama fiqh? Sebahagian di kalangan ulama fiqh yang berhujah dengan mani' lil hukum, usulul fiqh ni, mani' lil hukum, tidak wajib membunuh ayah sebagai hukuman qisas kerana membunuh anaknya, kerana di sana ada mani' lil hukum, kerana ada al-ubuwah, sifat kebapaan. Sebab apa ya? Sifat kebapaan iaitu al-ab sababul hayatul ibn fala yakunul ibn sababul adamul ab. Okey, tuan-tuan. Sebab apa tu? Sebab dia adalah al-ab. Ayah ni adalah menjadi sebab wujudul ibn, adanya anak. Sebab ada ayah lah ada anak. Anak tu lahir dengan sebab benih daripada bapa. Okey. Tetapi al-ibn
ibn, dia tidak boleh menjadi sebab untuk ketiadaan ayah. Nampak? Ayah menjadi sebab untuk adanya anak. Anak pula tidak boleh menjadi sebab untuk ketiadaan ayah. Nampak Jelas? Okey. Jadi sebab tu tak ada hukuman qisas. Okey. Tuan-tuan, ini adalah mani' lil hukum. Tuan-tuan jelas mani' lil hukum. Sekarang kita nak bincang pula mani' li sababil hukmi. Beza tu. Satu mani' lil hukum, tertegahnya ada hukum, satu lagi tertegahnya kerana ada sebab hukum. Jadi perantaraan lagi. Ada apa? Sebab hukum. Syariat telah menjadikan mani' ini disababil hukum ke atas tiada wujud sebab hukum. Kerana itu tidak ada hukum. Kerana idza wajada sabab wajada al-hukum, kerana adanya sebab ada hukum. Apabila tak ada sebab maka tak ada hukum. Okey, contoh. Allah Ta'ala menjadikan hutang sebagai mani' bagi kewajipan zakat. Okey. Tuan-tuan lihat dalam masalah ini. Okey. Apa yang mani' untuk wajib zakat? Mani' dia apa? Untuk wajib zakat, ad-dain. Dain nak sampai kepada wajib zakat ni. Okey, wujubuz zakah. Tuan-tuan nampak? Wajib tak zakat? Wajib zakat, harta dia banyak, tapi masalahnya yang menegah dia hutang. Hutang dia banyak sangat. Okey. Sampai tak boleh bayar zakat. Mani' di sini bukanlah mani' mubashir, bukanlah mubasyaratan, bukanlah mani' sebab apa tak wajib bayar zakat? Sebab hutang. Hutang tak wajib bayar zakat. Tak. Bukan maksudnya begitu. Bukannya maksudnya begitu. Bahkan yang menegah, yang melarang untuk bayar hutang, adalah tidak ada sebab hukum. Bahkan al-mani' datang tidak ada sebab hukum. Fadain, hutang di sini la yamna', hutang di sini bukanlah mani' bagi tak wajib bayar zakat. Bukan. Bahkan yang menegah, yang mani' untuk bayar zakat, apa dia di tengah-tengah ni? Apa dia? Di tengah-tengah ni apa dia? Iktimal an-nisab. Sempurnanya nisab. Tuan-tuan nampak? Apakah mani' untuk bayar zakat? Hutang. Okey. Cuma hutang ni bukan dia mubasyir, bukanlah semata-mata hutang tak wajib bayar zakat. Ini wujub zakat adam. Tak wajib bayar zakat. Okey, adami wujub zakah. Bukanlah semata-mata hutang tak wajib bayar zakat. Tak. Maksudnya hutang yang mana terlampau banyak, melebihi sampai lebih pada sampai harta tak cukup kadar nisab. Harta yang ada kat dia tak cukup kadar nisab. Jadi zakat baru tak wajib. Jadi bila mana tidak sempurna nisab harta yang ada kat dia, itulah sebab adanya hutang, maka menjadi sebab juga iaitu hukum tidak wajib zakat. Okey. Tuan-tuan nampak? Kalaulah dia ada hutang, dia ada mani' hutang, tetapi harta yang ada pada dia cukup nisab. Bila cukup nisab maka wajib zakat. Ini adamu tak cukup nisab, tak sempurna nisab yang ada kat dia. Harta kat dia sikit. Tapi kalau dia hutang banyak tapi yang harta dekat dia pun banyak juga, cukup nisab, maka wajib bayar zakat. Nampak jelas okey. Okey, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang menegah, yang menjadi mani' sebenarnya untuk membayar zakat bukanlah hutang, tetapi sebenarnya adalah adamu iktimal din nisab, sebab tak sempurna nisab. Kalaulah dia ada nisab sempurna untuk bayar zakat, wajib zakat. Okey?
Maksudnya bukanlah seolah-olah macam hutang, tapi bukan hutang. Di tengah-tengah tu ada lagi hutang yang mana tak cukup, hutang yang mana terlampau banyak sampai di sisi dia duit tak cukup untuk bayar nisab zakat. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini adalah perbincangan kita dalam bab 3 bab hari ini kita bincang. Apa dia? Yang pertama adalah sabab, yang kedua adalah syarat, yang ketiga adalah mani'. 3 perkara ini tuan-tuan, topik yang kita bincangkan pada hari ini, yang mana menjadi satu perkara yang penting sebenarnya, menjadi perkara yang penting kepada tuan-tuan puan-puan untuk faham dengan baik. InsyaAllah pada minggu yang akan datang saya nak heret tuan-tuan, bawa tuan-tuan dalam satu topik lagi, dipanggil apa? As-sahih wal fasad. Ada term dia. Ni semua term dalam usul fiqh. As-sahih wal fasad. Sahih makna sah, fasad makna rosak. Dan di sana ada juga makna batal. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, nanti kita akan belajar insya-Allah pada minggu akan datang hari Isnin. Ada yang dinamakan sahih, ada yang dinamakan fasid. Cuma ada dinamakan fasad, ada dinamakan butlan, batal. Dan term-term ini, untuk pengetahuan tuan-tuan dan juga puan-puan yang dirahmati Allah, dia berbeza. Term-term ini berbeza mengikut tariqah. Ada 2 tariqah. Tuan-tuan kena, sebelum menguasai bab yang kita bagi tahu pada hari ini, tuan-tuan kena faham dulu bab yang awal. Tariqah dalam usul, al-usuliyun ada 2. Satu dipanggil tariqah al-syafi'iyah, iaitu tariqah jumhur. Satu lagi tariqah al-hanafiyah yang dimonopoli oleh mazhab Hanafi. Kita akan bincangkan 2 tariqah ini, apa perbezaan antara sahih dan juga fasad, dan juga dalam bab-bab yang berbeza, bab ibadat lain, bab muamalat lain, bab munakahat lain. InsyaAllah tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, cukup sekadar itu untuk perbincangan kita pada pagi yang mulia ini. Jangan lupa tuan-tuan tekan sama-sama button share, botang share, untuk memanfaatkan pengajian kita pada pagi yang mulia ini, dalam pengajian Asas Usulul Fiqh, yang mana insya-Allah Allah Ta'ala akan beri faham kepada tuan-tuan. Dan yang terlepas melayari mengikuti pengajian kita pada pagi yang mulia ini, ataupun pengajian-pengajian yang telah lalu, maka layarilah page Facebook kami Pusat Tahfiz At-Taqwa, layarilah YouTube kami Pusat Ilmu At-Taqwa. Tuan-tuan yang terlepas siaran yang lalu perlu ikuti, kerana tuan-tuan takkan faham apa yang dibincangkan pada hari ini, kerana tuan-tuan perlu memahami yang awal, tariqah ada berapa banyak, tariqah jumhur ada berapa, tariqah al-hanafiyah, tariqah yang ghairu masyhurah ada berapa. InsyaAllah tuan-tuan akan faham bila kita belajar yang selepas ini insyaAllah. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.